Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi Khamis 24 November 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim dan berikut paparan utama petang ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah Perdana Menteri ke-10. Penamaan calon Parlimen Padang Serai lancar. Baiklah, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Melaka mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada istiadat penggunaan sutradara, pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpah rahsia sebentar tadi. Istiadat berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Pelantikan Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH diperkenan Seri Paduka selepas memperhalusi titah pandangan Raja-Raja Melayu yang berkenan berangkat hadir perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara pagi tadi. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataannya berkata, pelantikan selaras perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Sesi perbincangan khas dipengerusikan Al-Sultan Abdullah berkenan mewasalkan kepada Raja-Raja Melayu proses pelantikan Perdana Menteri baharu susulan pilihan raya umum ke-15 PRU15 19 November lepas. Justru Seri Paduka Baginda mengingatkan semua pihak bahawa yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Bagaikan biduk lalu, kiambang bertaut, hulurkan tangan antara satu dengan yang lain bagi merapatkan semula saf antara semua ahli Dewan Rakyat demi masa depan negara tercinta. Seri Paduka juga menitipkan pesanan kepada Perdana Menteri dan kerajaan baru yang bakal dibentuk agar mengambil resmi padi semakin berisi, semakin tunduk. Rakyat jelata tidak wajar dibebankan dengan kemeluk politik yang tiada kesudahan tatkala negara perlu sebuah kerajaan yang stabil untuk merancangkan lanskap ekonomi dan pembangunan negara. Ahli-ahli Dewan Rakyat diingatkan supaya mempamerkan solidariti dengan memberi keutamaan, komitmen yang tinggi dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, 75 tahun, merupakan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR dan pengerusi Pakatan Harapan PH. Anak jati Bukit Mertajam Pulau Pinang ini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang politik. Beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Perdana Menteri ketika zaman pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad dari tahun 1993 sehingga 1998. Datuk Seri Anwar melangkah ke alam persekolahan pada tahun 1954 di Sekolah Melayu Sungai Bakak Pulau Pinang dalam aliran Bahasa Melayu. Beliau kemudian meneruskan pendidikan menengah di Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK dan aktif dalam Persatuan Bahasa Melayu serta menjadi wakil pembahas dan pemidato. Seterusnya pada tahun 1968, Presiden PKR itu melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam bidang pengajian Melayu Sastra. Datuk Seri Anwar memulakan kerjayanya sebagai pengasas Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM pada tahun 1972 dan berkhidmat sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia MBM dari tahun 1974 hingga 1982. Kerjaya politik beliau bermula apabila menyertai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO dan menyandang jawatan Ketua Pemuda sehingga tahun 1987. Dilantik sebagai Naib Presiden UMNO pada 1987 dan seterusnya dipilih sebagai Timbalan Presiden pada tahun 1990.
Datuk Seri Anwar pernah berkhidmat sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan serta mengetuai Kementerian Pertanian Malaysia sebelum menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1986. Beliau kemudian dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1993. Kini beliau menyandang jawatan Ketua Parti Keadilan Rakyat. Beliau merupakan satu-satunya warga Malaysia yang pernah tersenarai dalam 100 orang yang dikatakan paling berpengaruh di dunia oleh majalah Time pada tahun 2008. Beliau berkahwin dengan Datin Sri Wan Azizah Wan Ismail pada 26 Februari 1980 dan dikurniakan 6 cahaya mata. Datuk Sri Dr. Wan Azizah pernah menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2018 di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Pasca PRU ke-15 menjadi tumpuan apabila Parlimen tergantung selama 5 hari, malah menjadi tanda tanya dalam kalangan rakyat siapakah Perdana Menteri ke-10 yang bakal mengemudi kepimpinan negara. Ikuti kronologi yang disediakan wartawan Nurul Asmawati Harun. Keputusan PRU ke-15 mencatat sejarah paling sengit dan mendebarkan pernah dihadapi negara apabila berakhir dengan situasi tergantung. Ia susulan tiada mana-mana parti yang memperoleh majoriti mudah. Situasi turut menyebabkan negara tidak boleh membentuk kerajaan persekutuan baharu, termasuk siapakah yang akan memimpin negara. Pada 21 November, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua parti menyatakan gabungan serta menamakan calon Perdana Menteri kepada Istana Negara sebelum 2 petang keesokannya. Bagaimanapun, kepimpinan tertinggi daripada 2 parti iaitu PH dan PN masing-masing menyatakan telah mendapat cukup sokongan sebagai calon Perdana Menteri. Selain itu, sesi pertemuan dan rundingan di antara PN dengan GPS dan BN diadakan. Begitu juga di antara PH dengan BN. Namun, tiada sebarang kesepakatan dimuktamadkan. Malah, ada parti menyatakan pendirian tegas untuk bergerak bebas sebagai pembangkang tanpa menyokong sama ada PH maupun PN. Bagaimanapun, pada 22 November sehingga waktu yang ditetapkan, tiada kata sepakat dicapai apabila parti yang diharap memberi sokongan majoriti, khususnya PN, gagal mencapai persetujuan bersama untuk bergabung. Malah, tiada ahli Dewan Rakyat mendapat kepercayaan majoriti mudah untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Sekali lagi, proses pembentukan kerajaan persekutuan tertangguh, manakala calon Perdana Menteri yang paling layak terus menjadi teka-teki. Susulan itu pada 4.30 petang hari yang sama, Yang di-Pertuan Agong menitahkan ketua-ketua gabungan PH dan PN menghadap Seri Paduka di Istana Negara. Pertemuan itu bagaimanapun menemukan jalan buntu. Pengerusi PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, memberi penegasan menolak sebarang bentuk kerjasama dengan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan seperti saranan Al-Sultan Abdullah. 30 ahli Parlimen BN pula dititah menghadap baginda di Istana Negara secara individu pada 10.30 pagi 23 November. Pada 23 November, hanya 3 pemimpin tertinggi BN tiba di Istana Negara. Turut hadir GPS yang diwakili Ketua Parti Komponan. Susulan sesi menghadap wakil BN serta GPS termasuk Ketua Gabungan PH dan PN, Seri Paduka Baginda berkenan Istana Negara menganjurkan perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu. Pertemuan bagi mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu sekaligus membolehkan Baginda membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara serta rakyat. Sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu bermula pada pukul 11 pagi. Akhirnya terungkai segala teka-teki apabila ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Anwar Ibrahim, diperkenan sebagai Perdana Menteri ke-10 selaras dengan kuasa baginda yang diperuntuk bawah Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Negeri Melaka turut mengucapkan tahniah atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10.
Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mahmud Ali berkata, kerajaan negeri bersedia memberi kerjasama kepada Kerajaan Persekutuan yang baru dibentuk. Beliau yang ditemui di Durian Daun Melaka dalam pada itu berkata, pembentangan bajet kerajaan negeri akan berlangsung pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Melaka pertengahan Disember ini. Sementara itu, orang ramai yang ditemui turut merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Anwar Ibrahim kerana dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Semoga Malaysia bergerak maju terus ke hadapan. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 buat Malaysia. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Tahniah Datuk Anwar Ibrahim kerana menjadi PM yang ke-10. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Semoga Malaysia maju jaya. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sudah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Semoga Datuk Seri dapat menjalankan amanah dan mengubah Malaysia ke arah yang lebih baik. Perkembangan penamaan calon PRU ke-15 bagi kerusi Parlimen Padang Serai dan Dewan Negeri Tioman. Parlimen P017 Padang Serai menyaksikan pertandingan 6 penjuru antara calon Pakatan Harapan PH, Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN, Warisan Pejuang dan Bebas. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Datuk Abdul Bari Abdullah di Pusat Penamaan Calon PPC Dewan Kompleks Sukan Kulim High-Tech Kulim kira-kira pukul 10.30 pagi tadi. PRU ke-15 Parlimen Padang Serai dijadualkan semula selepas calon PH mendiang M. Karupaya meninggal dunia 16 November akibat masalah kesihatan. PH yang akan diwakili Setiausaha PKR Kedah Muhammad Sofi Razak. Manakala Hamzah Abdul Rahman dari Pejuang, Datuk C. Sivaraj BN, Muhammad Bakri Hashim Warisan, Datuk Azman Nasruddin PN dan calon bebas Ananda AK. Untuk PRU ke-15, Parlimen Padang Serai akan menggunakan 46 pusat pengundian biasa yang mengandungi 230 tempat mengundi atau saluran dan satu pusat mengundi awal yang mempunyai 2 saluran. Daftar pemilih tambahan bulan Ogos 2022 yang dikemaskini sehingga 9 Oktober lalu akan digunakan untuk pilihan raya Parlimen Padang Serai yang melibatkan 133,867 pemilih yang terdiri daripada 133,776 pengundi biasa, 76 orang polis dan 15 orang pengundi tidak hadir luar negara. Bagi PRU ke-15, Dewan Negeri DNN 42 Tioman pula 5 calon sah bertanding bagi merebut kerusi berkenaan. Calon Perikatan Nasional PN yang juga Ketua Muslimat PAS Cawangan Pianggu Nur Idayu Hashim diumum sebagai calon parti tersebut. Calon-calon lain yang sah dinamakan bagi kerusi itu pada 5 November lepas hadir semula ke pusat penamaan bagi tujuan cabutan undi menentukan giliran pada kertas undi. Calon PN Nur Idayu Hashim tiba di pusat penamaan pada pukul 9.05 pagi. Proses penamaan calon yang selesai pada pukul 11 pagi menyaksikan calon BN Datuk Seri Muhammad Johari Hussein dalam misi pertahankan kerusi berkenaan. 3 lagi pencabar adalah Sulaiman Bakar Bebas, Osman A. Bakar Pejuang dan Muhammad Fazil Muhammad Ramli PH. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk pilihan raya ini mengandungi 28,465 pemilih terdiri daripada 28,200 pengundi biasa, 262 polis dan 3 pengundi tidak hadir luar negara. SPR menetapkan 3 Disember sebagai hari pengundian awal manakala hari pengundian pada 7 Disember. Penamaan calon Dewan Negeri Tioman diadakan semula selepas calon BN Allahyarham Mat Yunus Ramli meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Rompin.
Calon-calon lain yang sah dinamakan bagi kerusi itu pada 5 November lepas hadir semula ke pusat penamaan bagi tujuan cabutan undi menentukan giliran pada kertas undi. Calon PN Nur Idayu Hashim tiba di pusat penamaan pada pukul 9.05 pagi. Proses penamaan calon yang selesai pada pukul 11 pagi menyaksikan calon BN Datuk Seri Muhammad Johari Hussein dalam misi pertahankan kerusi berkenaan. 3 lagi pencabar adalah Sulaiman Bakar Bebas, Osman A. Bakar Pejuang dan Muhammad Fazil Muhammad Ramli PH. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk pilihan raya ini mengandungi 28,465 pemilih terdiri daripada 28,200 pengundi biasa, 262 polis dan 3 pengundi tidak hadir luar negara. Baiklah, seterusnya untuk perkembangan cuaca semasa kita bersama Pegawai Met Malaysia Rashidam Amirul Ashraf. Silakan Rashidam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari barat laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman di Sabah termasuklah di 1-2 tempat di sekitar bahagian Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Baiklah, untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Muhammad Dia Sahlan. Antara fokusnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, mewujudkan kerajaan stabil, ekonomi kukuh. Teruskan bersama laporannya. Dia. Ya, baik Atikah, pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Rakyat Sabah berharap ia akan mewujudkan kerajaan yang stabil sekaligus memastikan ekonomi terus kukuh. Harapan saya untuk membangkitkan ekonomi lagi sebab next year kami akan menghadapi recession. Jadi harap-harap ekonomi akan bagus lagi. Saya mengharapkan kerajaan baru akan betul-betul memberikan peluang pekerjaan ke ataupun mungkin memimpin negara ini dengan baik dan lebih baiklah dan menstabilkan ekonomi negara.
Harapan saya dengan kerajaan baru ni, saya harap dapat memberikan lebih banyak peluang pekerjaan pada pendalaman serta luaran. Orang pendalaman ni dia kurang pendalaman tentang pekerjaan baru. And also saya punya harapan dari segi meningkatkan ekonomi dan juga dapat memberikan bantuanlah kepada belia B40. Gabungan Rakyat Sabah GRS akur terhadap keputusan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah termasuk mewujudkan kerajaan perpaduan demi kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat. Pengurusinya Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pendirian itu senada dengan gabungan Parti Sarawak GPS dan penubuhan kerajaan perpaduan harus inklusif serta melibatkan kerajaan Sabah dan Sarawak yang diberi mandat oleh rakyat. Menerusi kenyataan, Datuk Haji Jinor yang juga Ketua Menteri Sabah berkata untuk memastikan negara maju ke hadapan, kestabilan politik perlu demi menjamin pembangunan ekonomi ke arah kemakmuran negara. Sementara itu, Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS akur dengan sebarang keputusan dibuat bersama Kepimpinan Barisan Nasional BN untuk mewujudkan kerajaan baru. Timbalan Presidennya, Dato' Arthur Joseph Kurup berkata ini bukan masa yang sesuai untuk mewujudkan konflik antara rakan komponen dan kepimpinan. Beliau juga merayu supaya solidariti dalam BN diperkukuhkan dan berharap negara dapat diselamatkan daripada kemelut politik. Sementara itu, rakyat Sabah menzahirkan sokongan kepada pasukan polis Diraja Malaysia BDRM yang melancarkan sekatan jalan raya di seluruh negara. Mereka yang ditemui RTM di Kota Kinabalu berkata, langkah berjaga-jaga itu wajar dilaksanakan bagi menghadapi sebarang kemungkinan terutama pasca pilihan raya umum PRU ke-15. Setakat ini ada bagusnya sebab dia dapat mencegah jenayah ke apa yang kira macam yang langkah berjaga-jaga lah. Ada juga certain tempat yang dia jadi jam kawasan tersebut. So perlu ditengok jugalah. Perlu jugalah sebab takut ada apa-apa kes berlaku ke, takut orang cakap ada rusuhan, jadi untuk elak begitu ngam jugalah orang buat sekatan begitu. Sekatan jalan raya okey je pada saya sebab dia boleh menghalangkan kalau berlaku ketidakpuasan hati orang kan. Takut berlaku tunjuk perasaan ke tengah jalan apa semua, kita tak mahu benda tu berlaku. Jadi kalau ada perkara-perkara macam tak diingini, maknanya kita dah bersedia daripada awal. Terdahulu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akral Sani Abdullah Sani dalam kenyataannya memaklumkan sekatan jalan raya SJR dikuatkuasakan bermula 22 November lalu di seluruh negara. Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha PDRM mencegah jenayah melalui peningkatan tahap omnipresence bagi menjamin tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Kemajuan infrastruktur harus menjadi fokus utama dalam pembentangan Belanjawan Negeri Sabah 2023 yang akan dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Jinor esok. Pensyarah Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah Herniza Roseni Marcos berkata, untuk memajukan sektor-sektor lain di Sabah, kerajaan negeri hendaklah menyediakan kemudahan infrastruktur yang baik. Bagi saya, kalau kita hendak memajukan sektor-sektor lain, kita perlu juga fokuskan kepada jalinan infrastruktur yang di Sabah ni lah. Terutamanya dari segi jalan raya, jalur lebar, air, elektrik dan sebagainya. Sebab kalau itu juga merupakan daya penarik kepada para pelabur untuk melihat kita punya jalinan infrastruktur di Sabah ni. Beliau turut berharap Belanjawan Sabah 2023 adalah inklusif dan dapat membantu rakyat dalam menangani masalah ekonomi terutama menjelang 2023 di mana ekonomi dunia dijangka akan mengalami kelembapan. Katanya, seiring dengan Pelan Sabah Maju Jaya, sektor ekonomi seperti pertanian, perindustrian, pelancongan juga harus diberi perhatian selain sektor pendidikan dan kesihatan. Yang tahun ini pun kita punya GDP telah meningkat sebanyak 1.1%.
dan kita berharap pada tahun hadapan kita punya proses pemulihan ini akan lebih lancar lagi dan still on track untuk pemulihan ekonomi. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Terus bersama kami dalam Berita Wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa di seluruh negara. Kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Silakan Atika. Baik, terima kasih dia untuk perkembangan dari Sabah. Lintas langsung seterusnya kita ke Sarawak. Antara fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini, elak terlibat dengan aktiviti berunsur perkauman. Perinciannya bersama Vanessa Murin di sana. Silakan V. Ya, Atikah, rakyat di negeri ini dinasihati untuk tidak bertindak balas kepada mana-mana kenyataan mahupun tindakan yang berunsur perkauman atau agama. Ketua Setiausaha Politik Premier Fazruddin Abdul Rahman sebaliknya berkata rakyat perlu terus menjaga perpaduan dan keharmonian kaum berbilang bangsa dan agama di negeri ini. Ujar beliau pada ketika ini tular di media sosial dan juga di lapangan pihak yang tidak bertanggungjawab cuba menyemarakkan sentimen perkauman sebagai modal politik. Tindakan itu jelas Fazruddin boleh memecah belahkan perpaduan kaum. Tanpa mendedahkan individu yang tidak bertanggungjawab itu, beliau menambah pihaknya tidak akan membuat sebarang laporan polis. I would not name kerana apabila saya menyebut, it will invite reaction. And that reaction will invite another reaction dengan pihak-pihak yang lain. Beliau berharap pihak terbabit tidak akan membuat sebarang kenyataan provokasi agama dan perkauman bagi mengelak ketegangan berlaku. Fazruddin berkata demikian dalam sidang media selepas membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 di Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini. Sementara itu, semasa membahaskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2023-2022, Ahli Dewan Undangan Negeri Tupung Fazruddin Abdul Rahman berkata, Gabungan Parti Sarawak GPS akan tetap berjuang mempertahankan hak Sarawak dan memastikan perpaduan kaum terpelihara di Sarawak di bawah Kerajaan Persekutuan yang baharu. Jelas beliau kerajaannya GPS telah terbukti dalam mempertahan hak Sarawak dan juga mempertahankan kepelbagaian agama dan budaya serta kebebasan beragama. Dalam pada itu, Fazruddin berkata pengenalan kepada inisiatif baru ke arah memajukan Sarawak dan menjana pendapatan. Sarawak bakal menyediakan platform untuk generasi muda menjana pendapatan melalui industri-industri baru sekaligus mewujudkan peluang-peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Manakala Adun Bukit Semuja John Ilus semasa membahaskan RUU Perbekalan 2023-2022 berkata belanjawan itu merupakan kesinambungan program daripada tahun-tahun sebelum ini. Ia bertujuan mengurangkan jurang khususnya dari segi pembangunan di antara bandar dan luar bandar selain menjamin kestabilan, kemajuan dan kemakmuran. Tambahnya program pembangunan tanpa henti akan menjadi landasan dan hala tuju ke arah negeri maju mengikut acuan yang telah diatur menjelang tahun 2030. Sebanyak 5 buah menara telekomunikasi siap dibina di bawah inisiatif telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak Smart Fasa 1 melibatkan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Beting Maro. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang menjelaskan menara-menara tersebut akan beroperasi menjelang suku pertama tahun hadapan. Datuk Liwan memberitahu 2 buah lagi menara Smart Fasa 2 dan sebuah menara di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Fasa 1 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia masih dalam peringkat pelaksanaan.
Ujarnya lagi, terdapat 3 buah menara telekomunikasi sedia ada telah beroperasi menggunakan perkhidmatan jalur lebar melalui inisiatif rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak MySRBN, iaitu di Kampung Beladin, Kampung Sepinang dan Pekan Pusat. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Adun Beting Maro. Razaili Gapur pada persidangan hari keempat DUN di Kuching juga menambah sebuah menara telekomunikasi sedia ada di Kampung Pusat juga bakal dilengkapi dengan MySRBN dan akan beroperasi pada penghujung tahun ini. Sementara itu, tanaman durian, dabai dan jagung bijirin berpotensi diusahakan untuk kawasan pengeluaran agro-makanan secara komersial di kawasan Dun Pelagus dan Baleh. Menurut Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Martin Ben, potensi tanaman berkenaan adalah berdasarkan topografi dan kesesuaian tanah. Beliau semasa menjawab pertanyaan daripada Adun Pelagus, Wilson Nyabong Ijang menjelaskan pengeluaran secara komersial itu akan dibangunkan secara public-private community partnership, iaitu melibatkan persetujuan petani dan syarikat peneraju berteraskan pendekatan sewaan dan pertanian kontrak. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kami di RTM Sarawak mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10. Dengan itu kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan dari Sarawak. Baiklah, lintas langsung dari Melaka hari ini memfokuskan kepada ramalan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku minggu hadapan serta usaha-usaha diambil dalam mengembalikan Melaka sebagai negeri paling bersih di negara ini. Terus saja bersama Nurul Ashikin Abdul Halim di sana. Ashikin. Ya, Tika. Fenomena air pasang besar dijangka berlaku di sungai-sungai di Melaka selama seminggu hingga Isnin depan pada waktu pagi. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Melaka Abdul Hakim Hamzah berkata, fenomena air pasang besar itu boleh mengakibatkan risiko banjir sekiranya hujan lebat berterusan. Justru beliau mengingatkan penduduk khususnya yang tinggal berdekatan sungai untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Tapi untuk musim timur laut ni, kita dah kenal pasti 102 daripada 124 tu 102 yang memang ada risiko lah untuk banjir jika paras air sungai meningkat sebabkan hujan lebat. Dan rekod kita setakat ni pun banjir dalam bulan ni lah. Dalam bulan ni memang kalau cik tengok dia berlaku di sepanjang sungai, sebelah sungai lah, berhampiran sungai. Jadi untuk mereka-mereka yang duduk di berhampiran sungai ni kena selalu alert lah dengan arahan daripada pihak berkuasa. Jangan dah ada pemberitahuan, jangan lengah-lengah lah, kena cepat-cepat, jika perlu berpindah kena pindah lah. Kawasan berisiko banjir yang dikenal pasti di sekitar lembangan sungai ialah di lembangan Sungai Duyung, Sungai Melaka, Sungai Linggi, Sungai Baru, Sungai Kesang dan Sungai Melimau. Beliau turut mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah merata-rata khususnya ke dalam sungai yang boleh menyebabkan pintu air dan rumah pam mengalami kerosakan sekaligus sukar untuk mengatasi masalah banjir. Dalam usaha mengembalikan Melaka sebagai negeri paling bersih seperti satu ketika dahulu, kawasan pelancongan utama akan diberi tumpuan bagi memastikan kelestarian dan keindahannya mampu dikekalkan. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Zaidi Atan berkata, ia perlu dilaksana seiring dengan pengiktirafan negeri ini sebagai antara 10 bandar terpilih di Malaysia sebagai bandar berdaya huni tahap tertinggi. Di antara tempatnya di kawasan-kawasan pelancongan utama, di kawasan-kawasan medan selera utama. Ini antara fokus kita kerana kita jangkakan bahawa kita akan menuju semula negeri pelancongan yang mendapat pengunjung tertinggi dalam negara kita.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Kebersihan dan Keindahan Negeri Melaka 2022 di Bandaraya Melaka. Pertamanya mengekalkan sesuatu yang kita dah capai ini bukan perkara mudah, ya, bukan perkara mudah. Jadi selagi kami merasa ada perasaan sayang pada masjid, ada rasa tanggungjawab yang tak berbelah bagi, ada rasa mau bekerjasama, tidak ada sifat yang mencemburui satu sama lain. Jadi insyaAllah benda ini boleh dikekalkan. Dengan tersenarainya hospital sebagai johan bagi pertandingan ini boleh memberi semangat lagi kepada kaki tangan hospital untuk memastikan yang hospital kami akan sentiasa ceria demi untuk pelanggan-pelanggan kami lah bila datang ke hospital nampak hospital bersih, hospital ceria, insyaAllah dengan tu dapat mengembirakan hati pesakit-pesakit atau yang datang ke hospital. Parti-parti politik yang bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 diberi masa 14 hari untuk membersihkan semua bahan kempen berkaitan pilihan raya. Tegas Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Datuk Syahadan Usman, calon atau ejen pilihan raya perlu membersihkan bahan kempen dalam tempoh tersebut atau wang deposit yang dibayar akan dilucut hak. Depositnya bernilai RM5,000. Ya. Jadi rema kalau dalam tempoh 2 minggu ini iklan-iklan ini tidak diselesaikan dengan kadar segera, kami akan lupuskan depositnya dan juga kami akan lantik kontraktor menggunakan duit deposit tersebut untuk membersihkan semua iklan-iklan tersebut. Beliau berkata hasil pemantauan pihaknya dianggarkan sudah 50% parti bertanding membersihkan bendera, poster serta bahan iklan yang dipasang. Sekian paparan berita dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syikin untuk perkembangan dari Melaka. 5 saman dikeluarkan Polis Johor atas kesalahan lalu lintas menerusi pemeriksaan rawak selama 2 hari di sekatan Jalan Raya SGR sekitar Bandaraya Johor Bahru, Johor. Namun, tiada sebarang tangkapan dibuat menerusi pemeriksaan terhadap 250 individu dan 235 kenderaan di SGR Jalan Skudai Pantai Lido dan sekitar Taman Daya Taman Setia Indah. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raup Selamat berkata, SGR selaras dengan arahan Ketua Polis Negara bersiap siaga dengan omnipresence mencegah jenayah dalam kalangan masyarakat. Setakat ini kita tidak dapat keluhan daripada masyarakat kerana kita lebih tumpuan SGR ini lebih pada waktu malam lah. Bermula daripada 8 malam sampai 6 pagi dan waktu siang kita tidak mendirikan SGR. Cuma kita berada di sini untuk memastikanlah memantau saja pergerakan. Antara kesalahan itu gagal mengemukakan lesen memandu dan cukai jalan selain ada yang tamat tempoh. Beliau berkata demikian di SGR Jalan Skudai Pantai Lido, Lebuh Raya Iskandar, Johor Bahru. Dan ini pula 6 individu cedera selepas terlibat dalam kemalangan antara bas dengan lori di kilometer 144.6 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Bukit Gambir, Johor, kira-kira pukul 5.45 pagi tadi. Manakala 18 yang lain selamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Gambir, penolong penguasa bomba Muhammad Farizal Mohtar dalam kenyataannya berkata, seramai 9 anggota bersama 2 jentera tiba di lokasi dan mendapati pemandu bas A kru bakaran 40 tahun cedera tersepit. Pemandu lori K Murali 35 tahun juga selamat. Semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Belanjawan Kelantan 2023 memperuntukkan 1.62 bilion ringgit bagi membangunkan ekonomi negeri secara inklusif meliputi segenap lapisan masyarakat. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata jumlah tersebut meningkat 112.53 juta ringgit atau 7.45% berbanding tahun lalu iaitu 1.51 bilion ringgit.
Kerajaan negeri mencadangkan 1.15 bilion ringgit diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus, manakala 474.61 juta ringgit untuk perbelanjaan pembangunan. Bertemakan Kelantan Maju Rakyat Sejahtera, ia menjurus kepada 6 teras seperti kewangan teguh dan lestari, cakna rakyat, kebajikan, memakmurkan ekonomi, galakan pelancongan dan pembangunan modal insan. Beliau menyatakannya pada pembentangan Belanjawan Kelantan Persidangan kali ketiga Penggal kelima Dewan Negeri Kelantan ke-14 tahun 2022. Kelantan membentangkan Belanjawan 2023 dengan defisit 165.31 juta ringgit meningkat sebanyak 74.81 juta ringgit berbanding 90.49 juta ringgit tahun lalu. Bagi memastikan kewangan kerajaan negeri kekal utuh dan lestari, Belanjawan 2023 menganggarkan jumlah kutipan hasil sebanyak 983.14 juta ringgit. Tiada insiden tidak diingini seperti rusuhan jalanan dan protes dikesan berlaku di Kelantan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, ia menggambarkan rakyat dan pemimpin-pemimpin parti di negeri itu bersikap matang. Bagaimanapun, bagi memastikan keamanan dan keharmonian terus terpelihara, 22 sekatan jalan raya SGR dilaksanakan di lokasi yang dikenal pasti di seluruh negeri. SGR yang berkuat kuasa Selasa lalu melibatkan 410 petugas termasuk pegawai, anggota pasukan gerakan am PGA dan rela. Biar apapun keputusan, beliau menggesa rakyat kekal tenang. Di Kelantan, alhamdulillah, so far tidak ada insiden-insiden yang berlaku dan tidak ada riak-riak yang menunjukkan untuk melakukan protes dan sebagainya. Apapun pemantauan kita buat dan kita percaya, macam saya katakan, di Kelantan telah menunjukkan satu politik matang di kalangan pemimpin dan juga penyokong dan sentiasa mendengar nasihat dari pihak polis. Itu satu perkembangan yang baik. Beliau menyatakannya di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan di Kota Baru. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Atika Naim, jumpa lagi.